Okay. Alright. Kita patah balik tadi. Kita dah ada N tu 12. R kita berapa? 5 kat sini. Good. Kita nak susun 5 buku out of 12. So calculation kita akan jadi apa kat sini? 12 P5. Good. So out of 12 option, kita guna P sebab kita nak susun, and then option yang kita nak susun tu ada 5 je item. So jadi 12 P5. 12 P5 dapat berapa jawapan? 95040. 95040. Okay. Alright, next one. How many permutation of 4 letters W, X, Y and Z can be formed if 3 letters are taken at a time? Kat sini dia dah memang guna ayat permutation. Lepas tu dia guna form lagi. Dah tahulah nak kena guna P. Okay. N kita ada berapa? Ada berapa banyak huruf? N ada 4. Good. Kita nak susun berapa je? R. R kita ada berapa? 3. Okay, kat sini kita ada 3. So, calculation kita akan jadi 4P3. 4P3 dapat berapa? 24. Okay. Boleh proceed? Saya laju sangat ke? Boleh. Boleh kan? Senang kan? Okay. Next one, example 8. So, a special kind of laptops require a password that consists of 8 digits. Find the number of possible ways to create the password. If all digits can be repeated, no digit is allowed to be repeated. The first digit and the last digit must not be 0, but repetition is allowed for all the digits. Okay. Kita kena jawab satu-satu. So, N kita ada berapa? 10. Mana dapat 10? 0 hingga 9. Good. So dia kata consist of digit kan. So kalau consist of digit, kita ada option nombor daripada 0 sampailah 9. Maksudnya kat sini kita ada 10 option. Okay, R kita berapa? R kita 8 kat sini. Dia bagi kita nak create password yang ada 8 digits number. Means this is our R. So R dah jadi 8. Okay. Mana kita tahu this is permutation question? Perkataan apa yang dia pakai kat situ? Create. Cipta. Kalau cipta je kita kena susun ke? Dia dari segi situation of the question itself lah, create the password. So tahu kalau password tu susunan tu penting. So mesti menyusun lah sebenarnya. Okay, kita pergi part A. All the digits can be repeated. Okay, maksudnya nombor tu kita boleh pakai banyak kali. Bila case macam ni, kita kena consider box by box. Maksudnya saya ada 8 kotak lah kan sebab kita nak buat 8 digit. Okay. So sebab repetition is allowed, kita boleh repeat, kita kena kira untuk satu-satu kotak. So kotak yang pertama kita ada 10 option, so dia akan jadi 10. Nak susun kat kotak yang pertama, so 10P1. Lepas tu sebab dia case yang sama, saya kena darab, pergi kotak yang kedua. Kotak yang kedua awak rasa ada berapa option? 9P1. 9P1, ya? 10. Repetition is allowed, so kita ada 10 pilihan lagi. Apa jadi kat kotak yang ketiga? 10P1 juga. Dia still 10P1. Yes, dia masih 10. And benda ni akan berulang untuk berapa kali? 8. Yes, dia akan berulang untuk 8 kali sebab altogether kita ada 8 kotak. So dia akan sama dengan 10P1 kuasa 8. Saya tak tunjuklah darab 8 kali tu. Terus je boleh buat kuasa 8. So 10P1 kuasa 8 dapat jawapan berapa? Apa? 100 juta.
Betul lah kat nombor dia. 100 juta. 100 juta. 1 juta. 100 100 dalam 10 Ada 8 kosong lah. Yes. Okay. Alright, itu yang pertama. Okay, kita pergi B. No digit is allowed to be repeated. Maksudnya, kalau no digit is allowed to be repeated, apa maksud soalan? 10 pi 8. Satu nombor kita boleh pakai sekali je. So kalau kita ada 8 kotak, dia akan jadi 10 pi 8. 10 pi 8 dapat berapa? 181 4400. 4400. Okey. Boleh beza ke soalan A dengan soalan B? Boleh. Boleh? Alright, itu beza dia lah dari segi calculation awak. Kalau repetition is allowed, kita kena consider satu-satu kotak. So benda tu berulang berapa kali, kita kena kuasakan dia. Kalau repetition is not allowed, maksudnya kita boleh pakai nombor tu sekali je, kita boleh terus kira wanggo 10 pi 8. Ni famous ni, soalan selalu tanya. Okay. Next kita masuk C. Yang ni kita ada condition. So the first and the last digit must not be 0 but repetition is allowed for all the digit. Okay, kita kena buat kotak lah. Okay, kita pergi kat kotak yang pertama. Kotak yang pertama ada berapa option? 9. Ada 9. 9. Ada 9. Kenapa? Dia tak nak kosong. Ya, sebab kosong. Yes, very good. Sebab kosong tak boleh. So kita buang kosong, kita ada 9 pilihan. So dia jadi 9 nak susun kat satu kotak. 9 pi 1. Okay. And then ada rule yang sama kat kotak yang terakhir kan. Sebab dia kata first and last. So kat kotak terakhir pun kita ada 9 option je. 9 pi 1. Okay. Next kita pergi kat kotak kedua. Kotak kedua ada berapa pilihan? 10. Kita nak susun kat satu kotak. 10 pi 1. Kotak yang ketiga ada berapa pilihan? 10 juga. And the list goes on until kotak yang ke 7 lah. Yang ni pun sama. Saya consider satu-satu kotak sebab repetition is allowed. Okay. So calculation kita kalau saya summarizekan kat sini, dia akan jadi 9 pi 1 darab 10 pi 1 kuasa 6 darabkan dengan 9 pi 1. Dapat berapa jawapan tu? 81 juta. 81 juta. Ada 6 kosong lah kan? 81 juta. Okey. Oh, ada orang tanya, boleh ke kalau kita tak nak buat P1 ni, awak dah pakai konsep darab je, 9 darab 10 kuasa 6 darab 9. Dia nak tulis macam tu je, dia tak nak tulis 10 P1. Boleh je, tak salah pun. Saya highlight P1 tu sebab saya nak tunjuk je benda tu kita nak susun kat satu kotak. Tapi kalau awak dah faham konsep P tu, awak nak tulis 9 darab 10 kuasa 6 darab 9. Betul je, dia tak ada masalah. Okay, kita proceed next one. Example 9. So, we have 4 sisters and 2 brothers are arranged in different ways in a straight line for several photographs. So, dah ada highlight kat situ, arrange. Okay, how many different arrangement are possible? First part, there are no restriction. Part B, the 2 brothers must be separated. Okay, kita pergi susunan yang A dulu. No restriction. Kalau no restriction, apa maksud dia? Tak ada syarat. Yes, tak ada syarat. Maksudnya susunlah macam mana pun 6 orang ni tadi. So, jalan kerja kita akan jadi 6 orang kita nak susun tanpa syarat. Apa jalan kerja? 6 pi 6. Good. Ataupun boleh buat 6 faktorial. Dapat berapa jawapan? 720. 720. Good. Okay. Next part.
The two brothers must be separated. Okay, ini je soalan famous lah. Dia nak susun ada dua orang kat sini, brother number 1 dengan brother number 2 ni dia mesti duduk asing-asing. Okay, so the fixed step sebenarnya every time soalan separated dia punya step fix First kita susun yang tak ada syarat dulu. So yang tak ada syarat maksudnya yang tak kisah nak duduk kat mana-mana, dia punya sisters. 4 sisters ni. Saya level sini ada sister 1, sister 2, sister 3, sister 4. Okay, 4 orang sister ni dia tak kisah dia nak duduk mana-mana pun. So 4 orang tu yang saya susun dulu. Saya buat kotak lah. 2, 3, 4. So sister 1, sister 2, sister 3, sister 4. Ada 4 orang, dia boleh duduk kat mana-mana kotak, dia tak kisah. So kat situ kita punya jalan kerja akan jadi 4P4. 4 orang sister kita nak susun ke 4 tempat. Okay. Sama lagi, so kena darab. Next kita nak susun brother ni pula. So brother ni dua orang ni tadi syarat dia must be separated. Kalau dia mesti terpisah, maksudnya dia mesti duduk di antara sister tu. So di antara sister tu kita kira ada berapa space brother ni boleh masuk. So we have 1, yang saya buat arrow tu 2, 3, 4, 5. So we have 5 empty space. So dia jadi 5 P sebab kita nak susun, and then we have to arrange 2 brothers. So dia jadi 5P2. So 4P4 times 5P2 dapat berapa? RM480. 480. Okey. Yang ni okey ke? Soalan ni? Okey. Okey je korang. Okey, nanti kita tengok tutorial. Dia boleh buat ke dia mengarut je sebenarnya. Alright, kita pergi seterusnya. Example 10. In how many ways can 3 Malaysian, 4 Singaporean and 2 Thais be seated in a row so that those of the same nationality sit together? Faham tak soalan dia? Kita ada 3 Malaysian and then we have 4 Singaporean and then last one we have 2 Thais. Be seated in a row so that those of the same nationality sit together. Okay, kat mana ayat yang menunjukkan kita nak kena susun orang ni? Seated. Sit together. Yes. Sit in a row. Yes, together, sit in a row. So susunan tu penting. Kalau awak pergi kat mana-mana tu, kalau nak contohnya nak tengok wayang, nombor seat awak tu penting kan? So susunan tu penting. Okay. So macam mana kita nak susun? All together sekarang ni kita ada 9 people. So that those of the same nationality must sit together. So dia ni asobiah sikit lah. Berkumpulan. Maksudnya Malaysian dia nak duduk dengan Malaysian je. Thai nak duduk dengan Thai, Singapura dia nak duduk dengan Singapura. Dia tak nak campur-campur. Okay, macam mana kita nak susun dia? Susun 2 kumpulan dulu boleh ke? Susun apa dia? Susun 2 kumpulan dulu. Maksudnya kita buat sebelah-sebelah Singapura dengan Thailand tu. Lepas tu kita buat macam lelaki tadi. Yang tu kita letak di antara dua tu. Kalau kita letak di antara dua tu, maksudnya nanti dia duduk, Malaysia ni duduk sepah-sepah ke? Sekarang ni dia tiga-tiga ni. Okay, kita pergi satu-satu dululah. Kita start dengan Malaysian dulu. So Malaysian, dia nak mesti duduk bersama-sama kan? 3 orang ni. 3 Malaysian ni dia nak duduk sama-sama. Tapi dia kisah tak antara 3 orang ni? Antara 3 Malaysian ni dia kisah tak? Dia tak kisah. Okay, so kita susun dia dulu. So dia akan jadi apa kat sini? Kita nak susun Malaysian dulu. Good, 3P3. Okay. Next kita nak susun Singaporean juga. Singaporean dia ada 4 orang. Antara 4 orang Singaporean ni pun dia tak kisah kan duduk kat mana. 4P4. So dia akan jadi 4P4. Good. Okay. Next kita nak susun Thai ni pula. So Thai ni ada 2 orang. So dia jadi 2P2. Okay ke sampai sini? Okay. Okay. Proses kita kena darab ke kita kena tambah? Tambah. Kenapa kita kena tambah?
Tak sama. Dia Sebab mengikut kumpulan. dia mengikut susunan. Sekarang ni kita nak susun together orang ni dia dah jadi kes yang berbeza ke kes yang sama lagi ni? Kita nak susun orang. Kes yang berbeza. Kenapa dia kes yang berbeza? Sebab orang dia lain-lain. Sebab dia duduk dalam 3 kumpulan tu. Dia duduk okay. So, saya faham kok awak confuse kat situ. Dia memang duduk dalam 3 kumpulan tapi dia duduk dalam row yang sama. In a row. Ayat dia kat situ. In a row. Dalam satu barisan yang sama. So, dia kes yang sama ke kes berbeza sebenarnya? Sama. Kes yang sama. So, kita kena darab lagi. Kita tak masuk tambah. Kenapa? Sebab itulah I highlight kita tadi. In a row. Dia duduk dalam satu barisan yang sama. Okey. Cukup ke ni? Saya kira 3 faktorial, darab 4 faktorial, darab 2 faktorial. Cukup. Cukup. Tapi kalau macam ikut susunan ni, saya susun Malaysian kat depan. Singaporean kat tengah-tengah, Thai dia duduk kat hujung sekali. Boleh tak kalau saya nak Malaysian yang duduk kat hujung? Thai duduk Boleh. tengah-tengah. Boleh Boleh. juga. Boleh. So Boleh. macam ni kita nak susun antara 3 kumpulan ni. 3 Good. Kita kena darabkan lagi dengan 3P3. So, yang depan ni kita baru susun ikut nationality. Maksudnya 3P3 pertama saya susun Malaysian je. Yang kedua saya susun Singaporean. Yang ketiga kita baru susun Thai. Yang belakang 3P3 ni kita arrange group dia pula. Ada 3 group tadi, 3 different nationality. Kita nak susun kat 3 tempat sahaja sebab dia boleh shift among the group. So, arrange group dia. So mesti darab lah 3P3. Kalau tak darab jadi salah. So dapat berapa jawapan? Itu 728. 17? 28. 28. 8. Okey. Boleh proceed? Boleh. Okey. Next one. Example 11. So, bacalah soalan tu. Soalan panjang. Biasa soalan topik 7 dia memang suka bagi panjang-panjang. So, we have a witness to a hit and run accident. To the police that the plate number contain the letters PDW followed by 3 digit. The first of which is 5. If the witness cannot recall the last 2 digit but is certain that all 3 digits are different, find the minimum number of automobile registration that the police may have to check. Faham tak soalan dia? Faham. Oh, okay. Kita nak cari apa sekarang ni? Nombor plate. Yes, good. Kita nak cari nombor plate. Nombor plate kita dia dah ada syarat tak? Ada. Ada. First Okay. digit. Okay. Apa syarat pertama dia kata? Kena 5. Ini ni, dia dah mula dengan PDW dulu. Okay. So kat situ dia tak melibatkan apa-apa kira lah kan. Itu dah fix. Okay. And then dia kata belakang tu mesti 3 digit. So saya dah buat 3 kotak kat situ. Okay. Kotak pertama, first digit dia ada syarat tak? Ada. Ada. Apa dia? Lima. Okay, 5. good. So Kena dia 5. cakap dah. First digit dia confirm 5. So kita tak ada nombor lain lah kat situ. Okay. So 2 kotak yang belakang ni, dia tahu tak tadi? Tak ingat. Tak. Dia tak tahu. Yes, good. Dia tak tahu. So macam mana kita nak cari 2 nombor yang belakang ni? Ada berapa banyak combination kat situ? Okay, kita pergi ke kotak yang kedua. Kotak yang kedua ada berapa pilihan nombor? 9. 9. Kenapa 9? Nombor semua sekali bukan ada 10 pilihan ke? Daripada 0 sampai 9 ada 10 pilihan. Buang 5. Digit difference. Kenapa kita kena buang 5? Semua nombor berlainan. Yes, very good. Dalam soalan tu dah cakap all digits are different. Maksudnya daripada 10 pilihan kita dah buang first option nombor 5. So maksudnya kita tinggal 9 pilihan. So 9P1. Next kat kotak seterusnya ada berapa pilihan tinggal? 8. Very good. 8P1. So calculation kita akan jadi 9 darab 8. 72. Okay. Boleh proceed.
Boleh. Moving on. Next one, example 12. So, a 4-digit number may be formed. Dia nak form digit kat situ. So, susunan penting. From the digit 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 with no repetition. Maksudnya setiap nombor kita boleh pakai sekali je. So, part A. How many 4-digit number having values between 1000 and 4000 can be formed? Okay. So, daripada pilihan ni, ada berapa banyak digit di antara 1000 dengan 4000 can be formed? Between 1000 dengan 4000. 1000 dengan 4000 tu termasuk ke tak? Tak Tak. termasuk sebab dia di antara. Okay. So, kita buat kotak lah senang. Sebab 4 digit. Okay. So, kita pergi kotak yang pertama. Kotak yang pertama ada berapa option nombor? Ada 3. 3. Apa dia? 1, 2, 3. Kita boleh guna nombor 1 ataupun 2 ataupun 3. 4 boleh. 4 tak boleh sebab kalau susun 4 nanti dia akan lebih daripada 4000. So kita tak nak benda tu. So maksud, okay, kita pergi pula ke kotak yang kedua. Kotak yang kedua ada apa-apa syarat? Tak ada. Tak ada. Okey, kotak ketiga dengan kotak keempat pun tak ada apa-apa syarat kan? Ada. Okey. Macam mana kita nak kira sekarang ni? Kotak pertama, 3P1. 3P1. Lepas tu, Lepas tu 7P1. 7P1. Lepas tu, 6P1. lepas tu. 6P1. Oh, kira satu-satu lah. Boleh. Dapat berapa jawapan kat situ? Okay, cadangan dia tadi kita nak buat 3P1 darab kotak yang kedua ni kita tinggal 6 pilihan. So, 7 pilihan. So, 7P1. Lepas tu 6P1. Lepas tu 5P1. Okay. Boleh juga, tak ada masalah. Betul je macam ni. Ataupun kita dah tahu tadi kotak pertama je yang ada syarat. 3 kotak belakang ni tak ada apa-apa syarat. 7P3 lah. Yes. So kita boleh juga buat 3P1 darab 7P3. Dua-dua betul, dia tak ada masalah. Dua-dua dapat jawapan yang sama. Dapat berapa jawapan kat situ? 630. Good. 630. Okay. Ini soalan A. Next, soalan B. 4-digit number divisible by 5 having values more than 3000 can be formed. Okay. Apa dia nak kat situ sebenarnya? Nombor belakang dia 5 atau kosong. Nombor belakang dia 5 ataupun kosong. Lepas tu, lagi? 4 digit number. 4-digit number. Lagi? More than 3000. Okay, more than 3000. So, kita buat 4 kotak jugalah. Okay, kotak pertama. Kotak pertama ada syarat tak? Ada. Ada. Apa syarat kotak pertama? More than 3000. So, berapa pilihan yang boleh kat situ? 3. 5. Nombor berapa yang kita boleh? 5P1. Nombor 3, berapa yang 4, 5, 6, 7. kita boleh guna 3 ataupun 4 ataupun 5 ataupun 6 ataupun 7. So, kita ada 5 pilihan. Okey. Kotak mana lagi yang ada syarat? Kotak belakang. Kotak belakang. Kotak belakang apa syarat dia? Mesti dengan 1. Divisible by 5. So, kalau kita nak make sure nombor tu mesti boleh bahagi dengan 5, apa nombor yang boleh kat belakang? 5 Kosong. kosong. 5. Kita boleh guna nombor kosong ataupun nombor 5. Alright. So, boleh tak kita kira one go je dah terus ni? Mas. Boleh. Boleh. Okay, kita kena patah balik kat soalan. Dalam soalan dia cakap repetition boleh ke tak boleh?
Tak ada cakap. Tak ada. Bukan ada ke kat soalan asal? Oh, No ada. repetition. Okay, so kalau no repetition, kita kena tengok kat option yang saya dah tulis ni. Ada tak nombor yang berulang? Ada. Ada Lima kan? je. Ni nombor 5. So kalau saya nak kira one go, kita dah tak tahu dah ni kat depan kita pakai ke tak nombor 5. Maksudnya kalau saya nak terus kira yang depan ni 5P1, yang belakang ni 2P1. Yang kita dah kira ni kita tak tahu kita dah terpilih ke tak nombor 5 tu. Maksudnya kalau saya dah pilih 5 kat depan, kat belakang kita dah tak boleh pilih nombor 5. Kalau kita dah pilih 5 kat belakang, kat depan tak boleh pilih nombor 5. So kita tak boleh buat jalan kerja kita one go macam ni. Kita kena separatekan case. Okay, saya pergi case number 1. So case number 1, bila kita nak pakai, kita mula yang option belakang lah senang kan. Belakang tu kita nak letak nombor kosong. So kalau belakang ni saya nak letak nombor kosong, yang kotak pertama boleh ada 5 option tadi lah kan. Kita boleh guna nombor 3 ataupun nombor 4, nombor 5, nombor 6, nombor 7. So calculation, kita kena mulakan dengan kotak yang ada syarat dulu. So kotak pertama, syarat dia kita ada 5 option nak susun kat the first box. So dia akan jadi 5P1. Okay, next kita pergi kotak akhir pula. Sebab kotak akhir yang dia ada syarat. Kita mesti letak nombor kosong. And from our list, kita ada satu je option number 0. So kat situ dia akan jadi 1P1. And then the remaining 2 box ni dah tak ada syarat. So tadi kita ada 8 pilihan. Dari 8 pilihan kita 6P2. yes, kita dah nak guna 2 nombor. So yang balance kita ada 6 option nak susun kat 2 kotak 6P2. Saya tulislah kat sini untuk first digit. Yang kat sini untuk last digit. Yang ini remaining 2 tu. Dapat berapa tu? 150. 150. Okay. Next kita pergi case yang kedua pula. So case yang kedua, saya buat kotak lagi sekali. Bila kita nak susun nombor 5 kat belakang. So kalau kita susun nombor 5 kat belakang, kat depan ni option yang tinggal 3, 4, 6, 7. Alright, so for first box, we only left with 4 options. So dia jadi 4P1. Kotak terakhir ni mesti guna nombor 5. So kita ada satu je pilihan nombor 5. So 1P1. And then the remaining, kita ada balance lagi 6 digit kita belum pakai. Kita nak susun kat 2 kotak tengah-tengah. So dia jadi 6P2. Dapat berapa kat situ? 120. 120. Okay. Since we have 2 different case, kita kenalah totalkan dia. So bila total, ni lah baru masuk cerita. 2 case berbeza, nak dapatkan total, mesti tambahkan dia. So 150 plus 120 dapat berapa? 270. 270. Okay. Dah ke? Dah. Dah. Okay. Boleh saya proceed? Boleh. Boleh. Okay. Kita pergi last part untuk permutation. Permutation where some objects are repeated. Okay. Repeated. Biasanya dia akan berlaku kat objek lah. Dia tak akan orang. Orang tak boleh repeated kan. Okay. Sometimes they use the word repeated. Sometimes they use the word identical. Okay. Kalau dia melibatkan letter, huruf ataupun number, dia memang tak akan cakap, awak sendiri kena cari, okay, ada tak nombor yang berulang ataupun ada tak huruf yang berulang. Kalau dia melibatkan objek, barang, dia akan cakap lah identical object kat situ. Hati-hati baca soalan.
So, how do we arrange repeated object? So, ini contoh yang ada dia dah bagi dalam nota. Let's say we have to arrange word defeated. So, from the word defeated itself, and kita ada 8. Kita ada 8 pilihan ni, defeated. Altogether we have 8 letters. Okay, but then we have repeated letters. Huruf E berulang 3 kali. Huruf D berulang 2 kali. So, the way we have to arrange this is 8 factorial. Ada 8 huruf, kita nak susun 88 tu. So, 8 factorial ataupun awak boleh buat 8p8 lah. And then divided by repeated letters tu. So, sebab E tadi berulang 3 kali, so kita bahagi 3 factorial untuk huruf E times with 2 factorial tu sebab huruf D pun berulang 2 kali. So, dia mesti bahagikan benda tu sebab repeated. So, every time awak jumpa nak kena susun repeated things, mesti bahagikan dengan bilangan repeated benda tu lah. Kita try terus jawab soalan Example 13. Okay, part A. We have the word happy. So, ada berapa banyak letter kat situ? And kita ada berapa? Ada 5. Okay, and then kita ada huruf P. Huruf P berulang 2 kali. And then cara kita nak susun, so dia akan jadi 5 factorial ataupun awak nak buat 5p5 boleh, divided by repeated letters. Huruf P berulang 2 kali kat situ. So 2 factorial. So 5 factorial bahagi 2 factorial dapat berapa? 60. Good, dapat 60. Okay. We try once again for part B. We have the word probability. So altogether ada berapa huruf kat situ? N kita. 11. Ada 11. Huruf apa yang berulang? E dengan I. Okay. I ulang berapa kali? Ulang 2 kali. Lagi huruf D ulang berapa kali? 2 kali. Ada huruf lain lagi yang berulang? Ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada dah. Okay. So the way we arrange this is, so all letters, so we have 11 factorial divided by huruf yang berulang tu. I ada 2, so 2 factorial. B pun ulang 2 kali, so 2 factorial. So 11 factorial divided by 2 factorial times 2 factorial. Dapat berapa jawapan? 9979 200 997? 9 200. 200. Okay. Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Tak ada, kita proceed. Next one, example 14. Okay. So, the 12 letters of the word differential, dia dah tolong bagi dah sekarang ni, and kita ada 12. Each written it on a card and the card are then shuffled and placed in a line. Calculate the number of different arrangement. Okay. So, N ada 12. From the word differential, huruf apa yang berulang ni? Kita ada huruf I. F-E-I. Yes, huruf I berulang berapa kali? 2. 2. Lagi huruf apa tadi? F. F. 2 F kali. 2 kali juga. Lagi? E 2 kali. E pun ulang 2 kali. Ada lagi huruf lain? Tak ada. Tak ada. Okay. So, calculate arrangement. So, kita nak susun benda tu. So, once again, total. And kita tadi ada 12. So, 12 factorial. 12 factorial divided by repeated letters. So, we have 2 factorial times 2 factorial times 2 factorial. Dapat berapa jawapan? 5987 5200. 5200. 5200. Okay.
Next, part B. If all cards with vowel must be separated from each other, find the numbers of arrangement of the cards. Vowel ni apa? Huruf A, E, I, O, U. Yes, very good. Huruf A, E, I, O, U. Huruf vokal lah. Okay. So sekarang ni kita kata kita kena susun huruf A, E, I, O, U yang kalau ada tu kita mesti asingkan dia. So daripada word differential, kita tolak huruf yang ada A, E, I, O, U. Tinggal berapa? Kita tuliskanlah huruf apa yang ada. A, I dengan E. Okay. So kalau kita tolak benda tu, kita akan dapat D lah kan? D. Huruf F, D, F, F, R, N, N, E, E, L. L. Betul, huruf ni yang kita nak kena asingkan dia. Bukan, huruf ni yang tak kisah asing. Sebab vokal yang must be separated. Huruf yang ni dia tak kisah duduk kat mana-mana. So huruf yang tinggal sekarang ni tak kisah. Alright, so first kita susun dulu huruf ni. So sekarang tinggal berapa huruf je yang kita nak kena susun? Kita susun dulu huruf ni. D, F, F, R, N, T, L. Ada? 7 lah kan? 7. So 7 ni kita susun 7 ni je dulu. So 7, T, 7. Okay. Next kita nak masukkan vokal. Vokal mesti duduk kat mana tadi? Vokal must be separated. Maksudnya vokal mesti duduk di antara huruf konsonan yang ada ni. Di antara huruf yang kita dah susun 7 ni, vokal mesti duduk di antara. So saya buat arrow tu nak tunjukkan space yang huruf A, E, I, O, U boleh masuk. So ada berapa space kat situ? 8. Ada 8 space. Berapa je huruf A, E, I, O, U yang kita nak susun? 5. Ada 5. 5 sebab I, E, I, A. Ada 5 huruf. So 8, T, 5. Okay. Kalau benda biasa kita dah settle lah. Tapi sebab this is repeated case, so kita mesti bahagikan dengan repeated letters tadi. So we have 2 factorial times 2 factorial times 2 factorial. Dapat berapa? Dua, tiga. 4, 2, 3, 3600. 3600. Semua orang dapat ke ni? Diam tanda setuju. Dapat. Okay. Dapat sangat ni. Oh, senang sangat kan? Alright. So saya tinggalkan example 15 untuk awak try sendiri. Esok saya tembaklah orang-orang yang bertuah. Esok saya tanya jawapan. Okay. Okay, Miss. Alright, that's all for today. Kita jumpa lagi tomorrow. Thank you, class. Thank you, Miss. Thank you, Miss.